Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Ain binti Zulkifli. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tentang peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19. Saya Nabilah binti Muhammad Nur ingin menerangkan pengenalan. Kesihatan mental adalah di mana seseorang individu dapat mengendalikan tekanan dengan baik, manakala masalah kesihatan mental adalah seperti stres, kemurungan, keresahan, bipolar dan skizofrenia. Nama saya ialah Fatin Akilah binti Nur Halim. Seterusnya ialah definisi. Definisi yang pertama ialah kesihatan mental. Kesihatan mental menurut WHO merupakan status kesejahteraan di mana setiap orang dapat menyadari secara sadar, kemudian dapat mengatasi berbagai tekanan dalam kehidupannya dan dapat bekerja secara produktif yang berimbas pada kemampuan dirinya dalam memberikan kontribusi pada lingkungan sekitar. Definisi yang seterusnya ialah pandemik. Menurut The FMT News App, istilah pandemik merujuk kepada wabak yang menyerang dalam skop lebih besar dan luas. Asal-usul perkataan ini pula diambil daripada istilah Greek, iaitu pan yang bermaksud semua dan demos yang bermaksud orang. Istilah Inggeris yang ada sekarang diambil daripada pinjaman istilah Latin, iaitu pandemus dengan pangkalnya digantikan dengan akhiran id pada tahun 1660. Untuk definisi yang ketiga pula ialah COVID-19. COVID-19 adalah sejenis wabak yang dijumpai tersebar di Wuhan, China. Wabak ini boleh menyebabkan penyakit seperti sesama hingga boleh juga menyebabkan kematian. Ko bermaksud corona, V bermaksud virus, D bagi disease atau penyakit dan 19 dari tahun 2019. Saya Nur Hafizah binti Ismail ingin membentangkan suratan literature. Menurut Astro Awani, pada 15 Ogos 2020, Kementerian Kesihatan telah menerima sebanyak 8,380 panggilan berkaitan kes kesihatan mental. Catapan berikut menunjukkan peratus masalah kesihatan yang dicatatkan. Masalah emosi adalah sebanyak 46%, iaitu termasuklah masalah ketekanan, kebimbangan dan kemurungan. 20% adalah masalah kebimbangan terhadap COVID-19. 6.9% adalah masalah kebimbangan terhadap keperluan asas. Keganasan rumah tangga pula telah menyumbang sebanyak 6%. Masalah kemurungan pula telah menyumbang 2.4%. Penderaan kanak-kanak telah menyumbang 0.2%. Menurut Berita Harian pula, pada 22 Oktober 2020, Perkhidmatan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial MHPSS telah menerima panggilan sebanyak 36,236 panggilan berkaitan kes kesihatan mental. 50% daripadanya adalah masalah emosi, 14.7% adalah berkaitan COVID-19, keganasan rumah tangga telah menyumbang 8.8%, keperluan asas telah menyumbang 6.8%, masalah kewangan pula telah menyumbang 2.2%, aduan dan isu-isu kesihatan telah menyumbang 4.4%. Nama saya Nur Zawana binti Abu Sama. Masalah kesihatan mental yang berlaku semasa pandemik COVID-19 adalah melalui perspektif hubungan kekeluargaan yang merangkumi definisi masalah kesihatan dalam keluarga, faktor-faktor dan strategi daya tindak. Hal ini kerana setiap unit keluarga mempunyai pengalaman dan pemahaman yang berbeza berkaitan strategi daya tindak dan kaedah pengurusan kesihatan mental. Faktor utama ialah perubahan kehidupan berkeluarga semasa pandemik. Terdapat ahli keluarga yang mungkin menolak kerana tidak selesa dan seterusnya menyebabkan tekanan yang menjurus ke masalah kesihatan mental. Seterusnya,
Perbezaan PKP antara negeri atau negara menyebabkan terdapat segelintir ahli keluarga yang tidak dapat berjumpa dengan keluarga dalam tempoh yang lama. Mereka merindui pasangan masing-masing, lebih-lebih lagi pasangan yang sudah memiliki anak, yang mereka pastinya merindui gelagat anak-anak dan meluangkan masa bersama ahli keluarga. Faktor ketiga ialah pembuangan pekerja yang melibatkan ibu bapa, mengakibatkan ibu bapa tidak mampu menampung keluarga dan menyebabkan mereka bimbang akan ekonomi keluarga. Akhir sekali, waktu anak-anak yang duduk di rumah mengalami kesihatan mental kerana tertekan dengan kebosanan di rumah dan tindakan negatif ibu bapa terhadap anak-anak. Isi kedua ialah perubahan dalam norma kehidupan semasa pandemik COVID-19 mengakibatkan kemurungan. Sebelum tu, apa itu kemurungan? Kemurungan ialah salah satu masalah kesihatan mental iaitu kita panggil penyakit kecaluran episod atau depressive disorder. Dalam 15% masyarakat menghidap masalah kemurungan. Jadi, apa kaitan masalah mental dengan perubahan norma baharu? Norma baharu menyebabkan aktiviti harian kita berubah sebanyak 360 darjah di mana kita terpaksa berkurung di rumah semasa PKP, menjaga kebersihan diri dan dikuarantin. Perubahan secara drastik menyebabkan impak negatif terhadap kesihatan mental. Setengah orang dia tidak dapat menerima perubahan secara drastik dan akan berasa stres dan rasa tertekan. Ini menyebabkan masalah mental. Masalah mental tidak mengira individu itu lemah atau tidak kerana siapa pun boleh menghidap masalah ini. Jika orang yang ada penyakit ini, dia akan jadi lebih tertekan apabila berada di rumah secara berseorangan. Oleh itu, perubahan secara normal dalam kehidupan baharu menyebabkan masalah kesihatan mental. Bagi isi yang ketiga ialah PKP menyebabkan ramai pekerja dibuang kerja dan peniaga-peniaga sendiri yang sukar untuk mencari sumber rezeki. PKP adalah Perintah Kawalan Pergerakan yang telah dipakai di seluruh Malaysia. Rakyat perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh MKN dan KKM semasa PKP ini. Hal ini menyebabkan ramai pekerja dibuang dan majikan terpaksa membuang pekerja. Hanya beberapa aktiviti yang dibenarkan ketika PKP. Kebanyakan syarikat juga dalam pelbagai sektor terjejas dan terpaksa memberhentikan pekerja kerana ekonomi sudah tenat. Rakyat mengalami krisis kewangan dan peniaga-peniaga sendiri juga sukar untuk mencari sumber rezeki. Akhirnya, disebabkan PKP ini juga, rakyat mengalami pelbagai masalah dari segi krisis kewangan, dibuang kerja dan ini juga menjadi faktor-faktor peningkatan masalah mental. Saya Nur Amila Ashkin binti Muhammad Ismail Luzabihuah ingin menerangkan isi keempat iaitu petugas kesihatan mengalami keletihan emosi, mental dan fizikal berikutan tekanan kerja yang berlebihan. Pasukan frontliners mula berasa burnout disebabkan mereka perlu bekerja sehingga 18 jam sehari. Seterusnya, tingkah laku pesakit yang tidak memberi kerjasama memberi tekanan kepada petugas kesihatan, terutamanya kanak-kanak dan wagik bas. Mereka bertindak agresif sewaktu petugas kesihatan cuba merawat mereka. Selain itu, risiko jangkitan terhadap pekerja kesihatan lebih tinggi kerana mereka yang merawat pesakit COVID-19. Disebab itu, Barisan Hadapan rasa tidak berdaya. Hal ini kerana mereka tidak mempunyai akses ke tempat tidur atau peralatan pelindung diri untuk melindungi diri mereka sendiri. Barisan Hadapan terpaksa terpisah dengan keluarga demi negara. Mereka mengalami masalah mental apabila ahli keluarga mereka terkorban akibat wabak COVID-19 tersebut. Seterusnya, isi yang terakhir ialah pandemik COVID memaksa pelajar untuk berhadapan tekanan pembelajaran atas talian. Pembelajaran atas talian iaitu e-pembelajaran merupakan sebarang bentuk pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui penggunaan teknologi digital. Akibat penularan wabak COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia telah menyebabkan semua pusat pembelajaran terpaksa ditutup. Hal ini menyebabkan e-pembelajaran ini terpaksa diperkenalkan dan digunakan. Antara tekanan yang dialami oleh pelajar ialah ada pelajar yang mempunyai masalah persekitaran pembelajaran yang tidak kondusif seperti suasana persekitaran yang bising, tempat yang sempit serta tiada ruangan khas untuk belajar. Seterusnya,
program perisian dan sambungan ke internet adalah aspek paling penting untuk menghadapi pembelajaran atas talian ini. Ini mungkin menyukarkan pelajar yang kurang berkemampuan untuk belajar secara berkesan kerana kos internet yang sangat tinggi dan tidak mampu disediakan oleh ibu bapa mereka. Sebagai kesimpulan, pandemik COVID-19 mempengaruhi peningkatan tahap masalah kesihatan mental di Malaysia. Tekanan yang tidak terkawal akan memberi kesan kepada emosi, tingkah laku dan kesihatan. Aspek kewangan juga menjadi salah satu punca masalah mental ketika pandemik COVID-19. Kerajaan yang telah mengumumkan beberapa inisiatif sememangnya dapat membantu meringankan tekanan yang dihadapi rakyat dan para pejuang Barisan Harapan ketika ini, manakala pihak kaunseling juga memainkan peranan yang tinggi dalam membendung dan merawat golongan yang menghadapi masalah kesihatan mental. Sekian, terima kasih.